الدين كله ولو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Sahab Pimpinan Masjid, pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa. Tidak lupa juga kepada sahab pimpinan jamaah yang dipimpin oleh Tuan Imam, Muazzin dan seterusnya, kepada tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini, Allah memberikan kepada kita kelapangan waktu. Allah berikan kepada kita kesihatan yang baik. Allah berikan kepada kita masih mempunyai tenaga dan upaya untuk melangkah kaki menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan ibadah yang telah pun difardukan kepada kita pada tengah hari ini. Maka segala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang kita mampu menilai ataupun yang kita tidak melihat sebagai satu penilaian yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, namun jadikanlah diri kita ini sebagai insan yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah mengingatkan supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Ayat yang selalu saya kira dihafal, didengari oleh diri kita, antara lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sekira mana, kata Allah, ini janji Allah. Janji Allah itu adalah janji yang sangat tepat. Allah tidak pernah memungkiri janji. Maka bila mana Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum, sekira mana kamu bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, akan ku tambah. Tambah itu berbagai kaedah yang boleh Allah lakukan. Allah boleh tambah dengan nilai bilangan. Allah boleh tambah dengan diberikan keberkatan. Allah boleh tambah dengan Allah berikan kesihatan yang baik. Segala-galanya bergantung kepada Allah, tetapi Allah itu Maha berkuasa. Maka janji Allah, Allah akan tambah kepada siapa yang bersyukur. Tetapi kata Allah, ingat, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amat besar azab siksa yang Allah sediakan. Azabnya itu kita tidak rasa ketika mana di dunia. Kadang-kadang dengan kemaksiatan yang kita buat, kemungkaran yang kita rempuh ketika hidup di atas muka bumi ini, lantas kita melihat kadang-kadang lebih diberikan kekayaan dan kemewahan. Tetapi ingat janji Allah. Allah nyatakan di sana, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Azab Allah itu sangat besar, sangat pedih. Bila? Iaitu pada yaumul akhirah. Maka sebab itulah kita kena menjadikan diri kita sebagai insan yang bersyukur. Kalau kita melihat apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW, satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi, juga diriwayatkan juga daripada Ibn Hibban. Apa kata baginda Nabi SAW? Baginda menyatakan, sesungguhnya tidak akan bergerak kedua kaki kita pada yaumul akhir. Tak akan bergerak langsung kaki kita pada hari akhirat, melainkan kita ditanyakan 4 perkara. Maka sebab itulah kita kena melihat dan muhasabah diri kita dalam 4 perkara yang Allah kurniakan kepada kita ini. Adakah kita guna dan manfaatkan sebagai insan yang bersyukur ataupun insan yang kufur kepada Allah? Jadilah insan yang bersyukur.
Jangan meletakkan diri insan yang bakal tersungkur ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut oleh baginda Nabi yang pertama sekali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan, keberuntungannya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah berikan kepada kita soalan-soalan bocor untuk kita amal. Nabi dah beritahu siap-siap kepada kita persiapan yang harus dibuat supaya kita tidak sesal di penghujung kehidupan kita. Maka apa kata Nabi SAW? Yang pertama sekali yang akan ditanya adalah umur kita. Tidak kiralah umur kita ini sedikit ataupun banyak. Sama ada umur kita ini dengan umur yang lanjut masih bertenaga, ataupun usia yang sudah tinggi tetapi tidak ada daya upaya, ataupun usia yang masih muda remaja tetapi tidak berdaya upaya. Semua usia itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu ke mana kita habiskan. Hari ini kita lihat ramai orang tidak mempedulikan tentang usia kurniaan Allah. Dia sambut happy birthday-nya setiap tahun dengan dibelahnya kek, dengan dibuatnya pulut kuning, dengan dibuatnya doa selamat, tetapi dia tidak muhasabah. 1 tahun yang berlalu itu, adakah 1 tahun itu dimanfaatkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka sebab itu kita kena bermuhasabah supaya jangan disia-siakan umur yang diberikan oleh Allah, kerana umur itu akan ditanya, kata baginda Nabi, pada yaumul akhir. Yang keduanya, kata baginda Nabi, yang akan ditanya iaitu ilmu. Ilmu, apakah ilmu yang kita dapat ini kita manfaatkan? Adakah ilmu yang kita dapat ini merupakan ilmu yang memang dituntut oleh seorang Islam harus memilikinya? Sebab itu kalau kita baca dalam kitab yang selalu menjadi kitab pengajian kita, disebutkan bahawa tanggungjawab seorang lelaki, seorang suami, seorang ketua rumah adalah mengajarkan kepada isi rumahnya itu berhubung dengan ilmu-ilmu kefarduan. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama, yang membicarakan tentang agama. Hari ini kita mampu mengeluarkan belanja yang begitu besar untuk menghantar anak kita mengambil tuition fizik, tuition biologi, tuition kimia, banyak lagi tuition yang lain. Tetapi kita tidak menghantar mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang Al-Quran, ilmu-ilmu tentang kehidupan yang berlandaskan kepada agama. Sebab itu kita dapati ramai di kalangan ahli masyarakat kita yang masih tidak faham tentang berwudu, tidak faham tentang mandi janabah. Apabila mandi janabahnya tidak selesai, wuduknya tidak selesai, mana mungkin solatnya itu akan dikira sebagai solat yang berkualiti, solat yang tertolak ketika itu. Maka bila mana dia solat tetapi masih melakukan kemungkaran, dia merasakan janji Allah itu tidak benar. Walhal janji Allah itu benar. Allah nyatakan dalam Al-Quran bahawa inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu boleh mencegah kemungkaran. Tetapi kita melihat ramainya orang solat mungkar masih dilakukan. Ramainya orang solat KTM, kuda tutup makna masih lagi beli. Ramai orang solat tetapi masih lagi berpoya-poya dengan wanita yang diharamkan pada dirinya. Bukan solat yang salah, tetapi diri kita yang salah. Sebab itu Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah mengingatkan supaya kita kita membuat perubahan pada diri. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan kaum itu sendiri berusaha mengubahnya. Kata Dr. Yusuf Qardawi, yang dimaksudkan perubahan pada kaum itu, dia mesti bermula daripada titik mula individu. Individu yang berada di dalam masyarakat itu perlu merubah dirinya terlebih dahulu, barulah masyarakat itu akan berubah, jamaah itu akan berubah. Individu ini hendaklah individu yang mempunyai kualiti keislaman,
seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang kita boleh melihat contoh-contoh pada diri baginda dan juga para sahabat. Itu sebabnya kalau kita melihat Nabi mengakui para sahabat bahawa sahabat-sahabat aku ini bagaikan bintang di langit. Bila ditanya tentang neraka siapa yang selamat pun Rasulullah kaitkan dengan sahabat. Allati takunu ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang selamat mereka yang ikut jejak langkah aku dan jejak langkah para sahabat. Hari ini kita tidak faham tentang ilmu sehingga kita tidak boleh membezakan yang manakah auliat, keutamaan. Sebab itu kita lihat hari ini tuan-tuan, masyarakat kita kadang-kadang bukankan orang yang orang katakan baru nak cari ilmu, yang dah ada ilmu pun kadang-kadang tersasul dengan ilmu mereka. Kerana apa? Syaitan sentiasa mencari ruang untuk menggoda. Kalau bab solat ni, hari ni kita kata solat Jumaat tu wajib solat Jumaat. Tapi ramai juga yang tak boleh nak solat Jumaat. Kerana apa? Kerana prasyaratnya antaranya adalah kena ada suntikan booster. Suntikan booster tak menjadi kewajipan. Yang wajibnya solat Jumaat. Tetapi bila ini menjadi prasyarat, menyebabkan ramai orang tak boleh sembahyang Jumaat. Siapa yang bersalah? Mereka yang telah meletakkan perundangan, meletakkan ketetapan sebegitu, dia kena tanggung pada yaumul akhir. Apabila ramai orang tidak boleh sembahyang Jumaat disebabkan perkara tersebut, dia kena tanggung pada yaumul akhir. Siapa? Mereka yang ada ilmu. Sebab itu ilmu Allah akan tanya pada yaumul akhirah, kamu gunakan bagaimana? Kalau kamu menggunakan ilmu itu untuk kepentingan diri kamu, kepentingan habuan, kebendaan di dunia, maka kamu juga tidak terkecuali daripada orang yang akan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tak ada ilmu, maka kita tidak melihat yang manakah keutamaan yang harus diberi. Sebab itu ilmu itu antara yang disebut oleh baginda Nabi yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul akhirah, tidak akan berganjak diri dia selagi tidak selesai menjawab persoalan ilmunya itu ke mana digunakan. Yang ketiga yang disebut oleh baginda Nabi, antara perkara yang akan ditanya iaitulah tentang harta. Harta ni Allah beri kepada kita tuan-tuan. Sama ada sedikit ataupun banyak, tetap ia sebagai harta. Sama ada kita sedar atau tidak, sedikit yang diberi itu kalau digunakan pada jalan yang benar, ia menjadi harta yang sangat berharga berbanding mereka yang mendapat harta yang bertimbun-timbun tetapi tidak tahu gunakan pada jalan Allah. Maka besok pada yaumul akhir mereka akan menjadi golongan yang muflis. Sebab itu harta ini tuan-tuan, kita kena ingat yang mana Allah kurniakan kepada kita, sedikit ke banyakkan ke, pastikan sebahagian daripadanya itu kita infakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tengok orang nak beri infak ni, orang nak bersedekah ni, orang nak memberi bantuan ni, dia melihat dulu apa yang dia dapat balik. Dia lupa bahawa yang Allah janjikan yang dia akan dapat bila mana dia memberikan sesuatu kerana Allah lebih lumayan daripada apa yang bakal diberikan oleh makhluk. Hari ini orang boleh menaja anugerah juara lagu, beri ratusan ribu ringgit, tetapi sanggupkah dia masuk dalam tabung masjid, tabung surau sebanyak itu? Sebab dia nampak namanya akan menjadi glamour bila mana dia menaja anugerah juara lagu. Berapa ramai kaya raya orang yang ada pada hari ini yang mampu dan sanggup menjadi penaja-penaja dalam program tilawatul Quran, dalam program orang katakan hafazan Al-Quran. Tak ramai. Mereka lebih suka taja, tak kira lah daripada zaman dulu ku putih sekarang mungkin dah hitam dah kot. Tenggelam dah sekejap, naik yang lain boleh nuar lah segala apa. Taja program-program yang ke arah kemaksiatan. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ingat peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereda maksiat. Siapa yang meredakan maksiat dah. Maksiat ini pun ramai orang kata itu bukan maksiat.
Sebab apa? Salah tanggapan masyarakat terhadap agama. Ini juga yang telah dikupas oleh Dr. Yusof Qaradawi dalam kitabnya Salah Tanggapan. Orang bila sebut maksiat, dia membayangkan lelaki yang tak berpakaian, wanita yang tak berpakaian, berpelukkan tanpa ada ikatan nikah kahwin. Itu maksiat. Sebenarnya bukan sekadar itu. Maksiat ini semua perkara yang membawa kepada kemungkaran yang bertentangan dengan perintah Allah. Allah larang dia buat, itu dia maksiat. Sebab itu orang berjudi pun dikira bermaksiat. Tapi dia kata, tak, saya beli nombor ekor je, bukan saya buat maksiat. Dia tak nampak itu kemungkaran Allah. Maka bila mana keterlibatan kita dalam kita menaja program-program hiburan yang mana mereka memakai pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat, kita akan mendapat saham di dalam apa yang kita lakukan. Benda ini kadang-kadang kita nampak remeh. Tak, bila dia tajam, tentu dia lagi kaya, Ustaz. Memanglah lagi kaya. Allah ni dia uji bukan dengan kemiskinan saja, dengan kekayaan pun Allah uji. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Iblis bila mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sujud kepada Adam, dia tak nak, enggan, dia tak mau ikut perintah Allah, sujud Adam. Akhirnya Allah kategorikan dia sebagai golongan yang kufur. Sebab apa? Sebab tak nak sujud kepada Adam. Perintah Allah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka dia tergolong di kalangan golongan yang kufur, terkeluar daripada golongan-golongan Islam. Apabila dia telah dikategorikan sebagai golongan yang terkeluar daripada agama Islam, golongan yang benar, apa kata Iblis? Iblis mohon kepada Allah, wahai Allah, izinkan aku untuk menyesatkan anak cucu Adam. Dah sedar diri kamu tu terkeluar daripada golongan yang Allah redha, pun masih nak mohon, masih memohon. Allah izin ataupun tidak? Allah izinkan. Allah izinkan Iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam yang imannya lemah. Sebab tu ramai lagi kita pada hari ini pun kadang-kadang tersasar. Sebab apa? Sebab godaan daripada Iblis. Nak menunjukkan biarpun dia telah pun dikategorikan sebagai golongan yang tertolak daripada redha Allah, tapi bila diminta kepada Allah, Allah beri, Allah izinkan kepada dia. Tetapi perlu kita sedar, Allah beri, Allah minta, apa yang diminta tu Allah kurniakan kepada dia, bukan bermaksud Allah redha di atas perbuatan dia. Allah tidak pernah meredai Iblis menyesatkan anak cucu Adam, tapi itu permintaannya, Allah beri. Sama juga pada hari ini, bila mana kita melakukan kemungkaran, kita minta kepada Allah, ya, kita buat kemungkaran, buat maksiat, Allah datangkan lagi rezeki kepada kita. Bukan bermaksud Allah redha atas perbuatan kita, tetapi Allah nak melihat sejauh mana kamu akan makin tersasar daripada kurniaan yang aku berikan. Maka sebab itulah kita katakan bahawa tuan-tuan, jadilah diri kita ni sebagai insan yang bersyukur. Contoh yang paling baik siapa? Bukan ustaz, tetapi contoh yang paling baik adalah baginda Nabi SAW. Apabila baginda bangun malam solat sehinggakan orang katakan bengkak kaki, pecah tumit, lalu isteri yang tersayang Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi, bukankah engkau ni hamba yang sentiasa diampunkan oleh Allah? Tapi apa jawab baginda kepada isterinya? Bukankah aku ini hamba yang bersyukur? Tanda kesyukuran iaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pada hari ini tuan-tuan, ya, kita makin jauh, kita tunggu, tak apalah, tunggulah bagi tua sikit dulu, ya. Ingat, kematian tidak menjanjikan hanya orang tua. Dia tak tunggu tua. Kematian juga tidak mensyaratkan mesti sakit dulu baru akan menemui kematian. Maka buatlah persiapan supaya kita pada hari ini, orang katakan, tidak rugi pada masa yang akan datang. Bila mana kita dah terlantar di atas kursi roda, baru kita terbayang
Alangkah baiknya kalau aku dapat berjalan setidak-tidaknya ke rumah Allah. Apabila kita terbaring di atas katil, waktu itu baru kita teringat, kan lebih baik kalau aku juga dapat bersama dengan jamaah dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ketika itu sebenarnya dia sudah tidak ada daya upaya. Maka sebab itu tuan-tuan kena jaga ruang yang Allah beri kesihatan, Allah beri kelapangan, Allah beri rezeki, Allah beri semua yang Allah beri ini, gunakanlah supaya kita menjadi insan yang bersyukur kepada Allah. Yang keempat, apa yang disebut oleh baginda Nabi, yang tak akan kita berganjak kaki selagi tak ditanya, iaitulah tentang tubuh badan kita, kesihatan kita. Allah berikan kita sihat. Contoh setakat batuk aja, dah batuk aja, oh tak boleh ke masjid. Baru luka potong kuku dah tak sembahyang. Baru digelar menjadi raja sehari pengantin dah tinggalkan sembahyang. Inilah masyarakat kita tuan-tuan. Macam mana kita nak jadi hamba yang bersyukur, sedangkan kita baca sejarah, dengar cerita Isra wal Mi'raj ni tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun tuan-tuan. Nabi SAW sebelum dibawa di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, semua kita tahu, dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, dibuat pembedahan, dicucinya jantung dan hati, dimasukkan hikmah. Apa perlunya pembedahan ini kepada baginda Nabi, sedangkan Nabi adalah seorang yang maksum, terpelihara daripada noda dan dosa. Tapi kenapa mesti dibuat? Sebab Allah nak tunjuk kepada umat-umat dia, nak tunjuk kepada hamba-hamba dia, kalaulah Nabi yang aku cintai ini pun, bila mana aku panggil menghadap aku nak dia menghadap dalam keadaan yang bersih, tidak ada kekotoran dosa dan noda. Maka kita juga tuan-tuan, bila sampai masa dan ketikanya, pasti kita juga akan bertemu dengan Allah. Datang dalam keadaan bersih, kenapa mesti kita pulang bertemu dalam keadaan yang berlumuran, comot dengan dosa-dosa dan noda yang ada pada diri kita. Dengan dosa kita meninggalkan kefarduan yang difardukan kepada kita. Dengan dosa yang mana kita makan, mengambil hak orang lain. Kadang-kadang duit mak bapak pun ada. Semalam hamba Allah, ada seorang hamba Allah panggil saya ke rumah, mengadu hal, saya menangis. Maknya menangis. Sebab apa? Anaknya ambil duit habis. Mak berada di atas kerusi roda, seminggu 3 kali kena bawa mai ke Selayang cuci darah, kaki dipotong, kencing manis. Anak itulah tunggal yang ada. Oleh kerana harapkan anak ni jadi segalanya, beri anak pegang, kad bank semua anak pegang, nak uruskan. Tapi rupa-rupanya anaknya telah lesapkan duit sampai habis licin dalam akaun bank. Ini anak yang biadab. Allah sebut dalam Al-Quran peringatan. Allah nyatakan apa? Allah nyatakan di sana, wala taqul lahuma uffin, tak boleh kata perkataan yang kepada ibu bapa. Tetapi dengan perbuatan begini menyebabkan jatuhnya air mata seorang ibu yang menjaga daripada kecil sampai hari ini, dah dicarikan isteri, dah ada anak, keluarga, tetapi mak bapak diabaikan begitu. Bapa yang sudah tua, ibu yang sudah tua, tidak ada siapa yang boleh diharapkan. Harapkan dia, tetapi rupanya hancur. Ambil duit mak bapa sampai 60-70 ribu, konon-konon nak beli apa, simpanan premium. Dia sebut pada saya malam tadi. Saya tak tahu Ustaz, dia ambil, dia kata nak beli simpanan premium. Saya kata mana CJ simpanan premium? Dia kata simpanan premium ni bagi je, tak ada apa-apa. Memang tak ada apa. Hari ini dia boleh makan duit mak bapak dia, tetapi di akhirat besok dia tidak akan terlepas menjawab satu persatu. Kena ingat, anak tanggungjawabnya adalah menjaga ibu bapa. Duit anak boleh diambil oleh ibu bapa tanpa minta izin.
Sampai tahap itu. Tapi yang berlaku sebaliknya, kita pula ambil duit mak bapak. Tuan-tuan, sebab itu kena ingat, antara orang yang disebut oleh baginda Nabi SAW 10 golongan yang dihalau ke neraka Allah dalam keadaan wajah mereka tidak berdaging pada wajah mereka. Siapa? Salah satu daripadanya adalah anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Kita patutnya tuan-tuan, bila kita duduk, kita solat, kita berdoa. Dalam doa kita sebut, Ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa. Ibu bapa tak mengharapkan bayaran, tidak mengharapkan orang katakan harta yang lumayan. Tetapi setidak-tidaknya hargailah mereka, pengorbanan mereka dengan kita sertakan nama mereka di dalam doa kita. Sebab itu disebut oleh Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri menyebutkan bahawa antara manusia yang tergolong di kalangan manusia yang rugi adalah mereka yang berdoa, meminta itu, meminta ini kepada Allah, tetapi mereka tidak menyelitkan meminta keampunan buat kedua ibu bapanya. Sangat rugi. Hari ini kita boleh lihat, kita boleh kaya raya dengan harta kemewahan, tetapi di akhirat besok kita akan menjadi orang yang rugi kerana waktu hidup di dunia tidak menyatakan, menyelitkan dalam doa kita itu nama kedua ibu bapa. Amat rugi juga kata Sufyan As-Sawri. Mereka yang rugi adalah mereka yang berdoa, meminta itu, meminta ini, tetapi tidak meminta untuk kaum muslimin dan muslimat. Sebab tu bila kita berdoa tuan-tuan, bukan untuk minta diri kita saja, minta untuk orang ramai. Kita dah baca Al-Quran, Allah ajar kepada kita. Apa yang Allah ajar? Allah sebut di sana bila kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sanya Engkaulah ya Allah yang kami sembah. Hanya Engkaulah ya Allah yang kami minta pertolongan. Kenapa menggunakan kalimah kami? Kita berdoa seorang diri je pun. Kita semayang seorang diri je pun. Kenapa menggunakan kalimah kami? Sebab Islam ni suruh kita menjaga masyarakat berjamaah, bukan nak duduk syurga seorang-seorang. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Kita semayang seorang. Kenapa kita kata tunjukkanlah kami jalan yang lurus? Kan patutnya kata tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kenapa kami? Sebab Islam ini suruh kita bermasyarakat. Ada perkara yang kita takkan boleh buat seorang diri. Dalam Al-Quran sebut az-zaniyatu waz-zani. Ya, wanita yang berzina, lelaki yang berzina. Allah sebut lagi dalam Al-Quran, lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan. Tuan-tuan boleh tangkap pencuri potong tangan? Tak boleh. Tuan-tuan tangkap penzina, nampak depan mata kita dia berzina, tuan-tuan tarik dia lalu sebat dia, rejam dia, boleh? Tak boleh. Kerana hukum itu hendaklah dilaksanakan oleh pemerintah. Maksudnya orang ramai, bukan boleh buat sendirian. Jadi sebab itu Islam dia tak suruh kita hidup bersendirian, hidup hendaklah berjamaah. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita kena saling ingat, mengingati antara satu sama lain. Allah sebut dalam surah yang ringkas yang selalu kita baca, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa kata Allah, manusia dalam kerugian kecuali siapa? Mereka yang beriman dan beramal saleh. Rasa diri kita beriman, dia kena beramal, bukan setakat mengaku kat bibir. Saya orang Islam, saya orang Islam. Islam apa kalau semayang pun tidak? Islam apa kamu kalau pakai skirt menedahkan aurat? Tapi bila mati pandai pula nak suruh kapan ke 5 lapis. Ustazah balut dengan 3 lapis, marah dia kat ustazah. Apa ustazah 3 lapis? Ni bukan orang lelaki, mak saya ni perempuan. Ni bukan sajad. Sajad tak apa lah 3 lapis lelaki. Ni orang perempuan, mak saya.
Kena balut dah dengan 5 lapis. Dia lupa mak dia hidup dulu pun pakai skirt je pun. Kita tak nampak di mana auliat. Waktu hidup dengan waktu mati. Duk sibuk waktu mati tu nak balut dengan 5 lapis. Waktu hidup pakai mendedahkan aurat. Tengok tuan-tuan. Sebab tu kita katakan kena ingat, saling ingat, mengingati. Orang yang beriman mesti beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, kata Allah. Pesan dengan kebenaran itu maksudnya apa? Mestilah kita ada ilmu. Ketidak macam mana kita nak beri tazkirah, nak mengingatkan orang dengan benda yang betul kalau kita tak ada ilmu? Maksudnya wajib menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Menuntut ilmu jadi kewajipan pada orang Islam. Jadi bila mana kita sudah ada ilmu, barulah kita boleh menyampaikan ilmu itu kepada orang. Tapi Allah tetap mengingatkan juga walaupun kita dah ada ilmu, kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil wa takhtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan. Sapu ajalah, janji untung. Mana boleh, tak boleh. Yang benar-benar, yang salah-salah. Wa takhtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu sembunyi kebenaran sedang kamu mengetahui. Jadi dalam kita menyampaikan ini tuan-tuan, pasti ada orang yang takkan suka dengan penyampaian kita. Maka sebab itu Allah sebut apa? Kena menyampaikan peringatan, pesanan dengan kesabaran. Sebab kita kena bersabar. Dalam kita menyampaikan, kadang-kadang orang marah kat kita. Dalam kita mengingatkan, jangankan orang lain, kadang-kadang kita ingatkan adik-beradik kita sahaja pun mereka menolak. Tak apalah, bersabar. Berapa banyak kesabaran yang Nabi tunjukkan berdakwah kepada bapa saudara ni. Tetap bersabar. Jadi kita hari ini tuan-tuan, maka di atas kesabaran yang kita hadapi itu, yakinlah bahawa pasti ada ganjaran yang Allah sediakan. Yang penting kita sebagai orang Islam ni, maka jangan lari daripada tanggungjawab kita. Yang pertama sekali kena cari ilmu lah. Yang apa pun nak kena ada ilmu. Dan setelah ada ilmu, tuan-tuan, ilmu yang ada itu hendaklah dimanfaatkan pada jalan yang Allah redai. Biar sedikit kita sampaikan, tak mengapa. Yang penting istiqamah. Ya? Yang penting istiqamah. Dan dalam kita menyampaikan yang saya sebutkan tadi, bila kita berhadapan dengan cabaran, rintangan, maka ingatlah Nabi lebih besar daripada cabaran dan halangan yang terpaksa dihadapi. Cuma kita pada hari ini orang katakan paling kita bimbang kerana kita berada di penghujung zaman ni tuan-tuan. Banyak fitnah-fitnah dalam masyarakat yang terpaksa kita hadapi. Maka perlulah di situ kepada ilmu, perlulah pada situ orang katakan tunjuk ajar daripada guru-guru kita supaya kita faham yang manakah yang boleh kita lakukan, yang manakah harus kita memberikan kesabaran yang sangat tinggi agar kita tidak menjadi golongan yang terkeluar daripada ajakan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira tuan-tuan, mudah-mudahan kita faham dengan apa yang kita sebutkan pada tengah hari ini. Yang penting tuan-tuan, jadikan diri kita sebagai orang yang bersyukur, bukan orang yang meletakkan diri sebagai bakal yang akan tersungkur. Jadi kalau diri kita ini sebagai orang yang bersyukur, walaupun sedikit kita dapat, lebih baik bersyukur daripada mendapat orang katakan limpahan yang begitu banyak tetapi langsung kita tidak bersyukur, malah membawa kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihhum fid din. Ya Allah, fahamkanlah kami semua ya Allah dengan agama-Mu. Permudahkanlah ya Allah bagi diri kami, ahli keluarga kami dalam melaksanakan segala tuntutan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, kami pohon kepadamu, istiqamahkan kami di atas akidah yang benar, di atas amalan yang sentiasa mendapat redha-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami yakin benar yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat mengakhirkan hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, dikurniakan syurga olehmu. Maka kami merayu kepadamu ya Allah, pada sayyidil ayam, penghulu
segala hari ini. Jadikanlah diri kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, seluruh jamaah yang hadir pada hari ini beserta ahli keluarga masing-masing ya Allah, seluruh umat Islam yang berada di serata dunia. Jadikan kami dan juga mereka di kalangan hamba-Mu yang sentiasa Kamu berikan kepada kami wahai Allah akan redha-Mu ya Allah. Diberikan kelancar lidah kepada kami untuk kami lafazkan kalimah tauhid, kalimah syahadah ketika mana hembusan nafas kami yang terakhir, lalu Kau terima dan kurniakan kepada kami nikmat syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.